Trigger check. Trigger good. Okay. Jaga jarak 1 meter antara Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Sofia Nur Solehatun selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Pelbagai langkah dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran pematuhan SOP PKPB dalam usaha untuk melandaikan lengkungan COVID-19. Di Tuaran Sabah, selain sekatan jalan raya, pemantauan udara untuk mengenal pasti individu dan kumpulan yang ingkar dilaksanakan oleh unit drone Pasukan Gerakan Udara PGU Polis Diraja Malaysia. Saksikan laporannya. Fasa pertama PKPB bagi daerah Tuaran Sabah bermula 13 Oktober hingga 26 Oktober lalu. Memasuki fasa berikutnya, ekoran statistik positif di daerah ini masih tinggi. Justru usaha memutuskan jaringan COVID-19 turut menjadi tanggungjawab polis dengan menguatkuasakan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ini juga sebagai sokongan dan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang terus gigih melaksanakan usaha pengawalan dan pemulihan. Bagi memastikan masyarakat mematuhi dan menghayati SOP PKPB, terutama dalam larangan merentas daerah, PDRM mendirikan 2 sekatan jalan raya SJR, iaitu di Jalan Tuaran Kota Belud dan Jalan Tuaran Ranau. Ekoran kluster 7 serangkai menyumbang kes yang tertinggi di daerah Tuaran. Sekatan jalan raya turut beroperasi di Jalan Sulaman Serusup. Ini bagi memantau pergerakan dari dalam kawasan keluar kawasan dan sebaliknya. Bagi melancarkan operasi di setiap sekatan jalan raya, PDRM turut mendapat kerjasama Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Rela. Tahap pematuhan tinggi SOP tidak boleh dikompromi. Justru, Polis Daerah Tuaran bertindak menubuhkan 2 pasukan pemantau melibatkan 2 pegawai kanan bersama 8 anggota. Bergerak 24 jam, sasaran pemantauan adalah di kawasan tumpuan ramai bagi memastikan komitmen tinggi terhadap SOP, terutamanya semasa berada di kawasan awam. Ingkar mematuhi, polis akan mengeluarkan kompaun kepada yang terbabit. Sehingga 2 November, Polis Daerah Tuaran telah mengeluarkan 47 kompaun atas pelbagai faktor gagal mematuhi SOP PKPB. Selain tindakan undang-undang, polis turut mengadakan hebahan di kawasan tumpuan ramai dan kawasan perumahan. Ini sebagai satu daripada usaha memastikan masyarakat peka dan berpengetahuan tentang SOP PKPB. Namun kekangan tetap dihadapi dalam pendekatan ini. Antaranya, kawasan kediaman yang rapat dan padat seperti di Taman Telipuk Ria dan Taman Seri Rugading menyulitkan petugas MPV berikutan pergerakan kenderaan yang terbatas. Faktor seperti jalan sempit dan pengurusan letak kereta yang tidak teratur turut menyumbang kepada kesulitan ini. Bagaimanapun, situasi ini bukan penghalang. Pihak polis mengambil langkah alternatif bagi mengatasinya dengan mendapatkan kerjasama unit drone Pasukan Gerakan Udara PGU. Bukan sahaja dapat menyampaikan hebahan melalui udara, malah dengan kerjasama unit ini melancarkan pemantauan agar pematuhan SOP diamalkan. Setiap aktiviti atau perlakuan yang tidak mematuhi atau ingkar SOP akan dirakam dari udara yang bakal dijadikan sebagai bahan bukti. PDRM akan terus memberikan komitmen tinggi bagi membantu pasukan frontliner yang lain seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha memastikan jaringan COVID-19 terputus sepenuhnya sekaligus mematahkan kewujudan kluster yang baru. Polis Daerah Tuaran dengan kerjasama unit drone Pasukan Gerakan Udara PGU Sabah
antara yang proaktif menggunakan pendekatan teknologi drone bagi memudahkan mesej terus sampai kepada masyarakat. Penggunaan drone dilengkapi pembesar suara antara langkah optimum Polis Diraja Malaysia menyampaikan mesej terutama di kawasan kepadatan penduduk yang tinggi. Perhatian, pengumuman oleh Polis Diraja Malaysia. Perintah kawalan pergerakan sedang berkuasa kuasa. Jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Sila berada di rumah kecuali atas urusan yang dibenarkan sahaja. Jika ingkar, anda boleh dihadapkan ke mahkamah untuk tindakan undang-undang. Terima kasih. Hebahan-hebahan yang dibuat secara unit drone ini kita dapat liputan yang meluas di mana bukan lagi terhad kepada tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 tetapi dia bukan hampir telah mencakupi sehingga tingkat yang paling atas. Dan apa yang kita boleh lihat sekarang ini, respon itu kita boleh tengok dari segi di cermin-cermin tingkap. Mereka dengar dan mereka boleh berespon, mereka boleh tengok. Maknanya mereka dengar apa yang disampaikan oleh unit drone. Penugasan unit drone ini perlu diperluaskan lagi untuk kita membuat hebahan-hebahan terutamanya di kawasan-kawasan yang tidak mampu dibuat oleh manusia, tidak mampu dibuat oleh anggota secara di bawah, secara di ground, tidak dapat. Jadi inilah usaha PDRM untuk memastikan bahawasanya perintah kawalan pergerakan bersyarat di daerah Tuaran ini difahami dan tak lain tidak bukan hendaklah dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat di sini. Taman Telipuk Ria ini sahaja memiliki 20 blok bangunan dengan kepadatan penduduk sekitar 18,000. Justru, hebahan drone dapat mengatasi kesukaran hebahan unit peronda yang terpaksa melalui jalan sempit ditambah lagi dengan pengurusan tempat letak kereta yang tidak teratur. Setakat ini, unit drone PGU PDRM Sabah mempunyai 5 jenis drone pelbagai jenis dengan kekuatan 8 anggota yang ditubuhkan Februari lalu. Selain hebahan, penggunaannya turut membabitkan pelbagai pengoperasian antaranya berisikan dan bantuan unit. UAV 12 Gerakan Alfa. Gerakan Alfa, UAV 12, jangan beritahu. UAV 12 Gerakan Alfa, minta UAV 12 bergerak terus ke hadapan. Di samping lain-lain perolehan alat untuk memperkasakan unit drone ni, kita juga sekarang ni dalam usaha untuk mewujudkan live streaming. Kerana live streaming ni, pemantauan unit drone yang dijalankan di lapangan akan dapat dilihat dan didengar di pusat kawalan di satu daerah maupun di Kuala Lumpur, di mana yang di dalam Dewan Undangan Negeri yang lepas, pilihan raya Dewan Undangan Negeri di Sabah yang lepas, kita telah pun membuat percubaan yang mana live streaming menggunakan YouTube, di mana pengarah KDNKA dan pihak Ketua Polis Negara dapat melihat pemantauan unit drone yang dijalankan di Kota Kinabalu. So saya berharap dengan memperkasakan unit drone ini, kita akan dapat mempertingkatkan lagi keberkesanan penguasaan unit drone pada masa-masa yang akan datang. Usaha Kementerian Dalam Negeri dalam membantras aktiviti tidak sah membabitkan warga asing khususnya ketika pandemik COVID-19 sentiasa digerakkan. Menerusi penguatkuasaan Jabatan Imigresen, setiap premis hiburan yang menawarkan perkhidmatan pelayan pelanggan atau GRO warga asing akan digempur. Antaranya,
Serbuan ke atas sebuah premis di Jalan Kuchai Lama Kuala Lumpur yang dipercayai membiarkan pergaulan bebas tanpa sebarang penjarakan fizikal di antara pelanggan dan GRO. Laporannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Serbuan oleh Jabatan Imigresen Malaysia itu tertumpu di sebuah pusat hiburan yang beroperasi di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kegiatan premis juga dikatakan dijaga oleh beberapa tontor upahan untuk memberikan maklumat berkenaan kehadiran pihak berkuasa. Jam 8 malam, 18 orang termasuk pegawai dan anggota unit Quick Response Team QRT dan unit risikan operasi menggempur melalui pintu masuk utama dan pintu kecemasan premis. Okey, go. Come. Eh. Ada juga di antara GRO warga asing yang cuba melarikan diri melalui bumbung tandas premis ini. Hey, come. Hey, come down. How come you go there? How you go there? Gadis-gadis GRO ini dikatakan sanggup bergadai nyawa untuk meloloskan diri agar tidak ditahan pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan mendapati pusat hiburan ini menerima kunjungan pelanggan yang ramai dan sekaligus melanggar prosedur operasi standard SOP PKPB COVID-19. Bring your passport. Show your passport. Okay. Bring your passport. Show. Hasil siasatan awal, pihak imigresen mendakwa kononnya setiap gadis GRO mengaut keuntungan melalui tips daripada pelanggan yang mampu mencecah sehingga RM2,000 untuk satu malam bekerja. Turut ditahan dalam ops gegar imigresen ini, seorang lelaki dan wanita warga tempatan yang disyaki menjadi mami atau penyelia kepada gadis-gadis pelayan pelanggan warga asing di sini. You bukan nyari saya datang minum sini. Mereka tak panggil you sister, mereka panggil you mami. Saya sudah ada orang masuk sini sudah 5 hari. Tak ada orang lain. Ini malam you mami sini. Semalam you mami sini. Oh, saya minum tengah you mami sini. Walaupun pada mulanya wanita warga tempatan ini cuba berselindung dan berlagak sebagai pelanggan, namun hasil risikan pihak imigresen selama 1 minggu telah menggagalkan taktiknya. You kata pelanggan kan? Asal you punya kad ada dekat ni? Identiti kad ada? You punya kan? Saya punya. Asal ada kat sana? Sebab saya tak mahu anggap beg. Apa asal mana ada? Customer ada letak kat sana kau. Jangan tipu lah you. You simpan. Perempuan mami kontrol. Perempuan mami kontrol. Perempuan mami kontrol. Ya, saya punya orang dari hari Isnin sampai semalam 3 hari ada masuk sini dalam. Saya tahu mana mami, saya tahu mana kerja, saya tahu siapa kerja, sebab saya dah kenali kamu. Seramai 115 orang telah diperiksa dan 27 daripadanya adalah gadis pelayan pelanggan yang menggunakan pas lawatan sosial untuk bekerja. Manakala lebih 80 pelanggan warga tempatan gagal mematuhi SOP PKPB seperti tidak memakai pelitup muka dan gagal mengamalkan penjarakan fizikal. Dalam operasi ini juga terdapat pelanggan yang cuba melarikan diri melalui pintu rahsia sebelum ditahan semula oleh pihak imigresen. Turun! Saya turun! Buka pintu! Turun! Buka! Buka! Turun! Yang baru naik tadi turun! Turun! Yang baru naik tadi turun! Turun! Yang baru naik tadi turun! Turun!
Saya balik rumah lah. Dua ni bersama. Turun. 3 orang. Ya, tahu. Bawa turun. Masuk dalam balik. Ya, abang parking dulu kat depan Sebanyak 22 saman saksi dikeluarkan kepada pekerja dan pelanggan yang berada di dalam premis bagi membantu siasatan. Antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa dan lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Imigresen. Siapa sini ni? You buat apa, kerja apa? Angkat air ke? Angkat air siapa? Waiter. Waiter. You? 8 lulung. 8? Cepat kau sikit. Reception. Jaga depan. Luar dari Makan punya. Ini? Lama. Makan juga sama waiter. Kesemua 27 warga asing dan 2 warga tempatan yang ditahan dibawa ke Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya untuk menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dibawa ke pejabat imigresen bagi proses dokumentasi. Laporan Haris Farouk Alex 999. Seorang usahawan kosmetik didakwa bergelar Datuk Seri ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah rentas negara. Laporannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Polis menahan 5 rakan termasuk seorang usahawan kosmetik yang disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah dalam 2 serbuan di sekitar Seri Kembangan, Selangor pada 10 November lalu. Menurut Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad, dalam serbuan pertama, polis berjaya merampas 120 bungkus sentih yang disyaki mengandungi dadah seberat 126.85 kg dan nilai rampasan dianggarkan bernilai RM5 juta. Polis turut merampas sebuah kenderaan jenis Ford Mustang dianggarkan bernilai RM500,000. Susulan tangkapan itu, polis berjaya menahan 3 lagi suspek membabitkan 2 warga tempatan dan seorang warga asing berumur lingkungan 32 hingga 43 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis berjaya membongkar kegiatan perjudian di 2 buah premis di Taman Sentosa yang dijadikan mini kasino. 40 lelaki serta 17 wanita yang terdiri daripada warga tempatan dan warga asing turut ditahan dalam 2 serbuan berasingan. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC, pihaknya percaya sebelum ini sindiket judi berkenaan beroperasi di tempat berlainan dan sering mengubah lokasi bagi mengelak aktiviti mereka dikesan pihak berkuasa. Kesemua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 25-1-N Peraturan Pendaftaran Negara 1990 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959. Di Mahkamah Session Ampang, seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah atas 41 pertuduhan merogol anaknya yang baru berusia 15 tahun 11 bulan. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Eshak, siasatan mendapati mangsa dirogol secara berterusan setiap minggu tanpa pengetahuan sesiapa. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Kesiksaan, Seksyen 377C Kanun Kesiksaan dan Seksyen 14-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang dibacakan bersama Seksyen 16-1 Akta yang sama. Polis menahan 12 ahli sindiket pengedaran dadah termasuk seorang wanita warga asing dan merampas 872 ketolan mampat ganja bernilai RM2.16 juta dalam 8 serbuan di Kedah dan Georgetown pada 14 November lalu. Kesemua suspek berusia di antara 22 dan 58 tahun dikatakan berperanan membantu membawa masuk dadah jenis ganja melalui jalan laut ketika menangkap ikan di perairan sempadan negara.
Kes kini disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Kuala Terengganu, anggota penguatkuasa JPJ yang sedang bertugas di sebuah sekatan jalan raya nyaris dilanggar sebuah kenderaan yang cuba mengelak daripada diperiksa. Di Alor Star pula, seorang remaja perempuan bawah umur ditahan polis buat kali ketiga kerana engkar PKPP apabila ditemui berkumpul bersama-sama rakan lelaki dan wanita di dalam sebuah bilik hotel. Laporannya bersama wartawan Halim Din yang menyertai kedua-dua operasi berkenaan. Berhenti ketika lampu isyarat merah mudah untuk dipatuhi. Namun ada sebahagian pengguna jalan raya yang enggan mematuhinya. Malah sikap sebegini boleh mengundang padah kepada pelakunya dan pengguna jalan raya yang lain. Justru di Kuala Terengganu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu melaksanakan ops merah di persimpangan lampu isyarat Wakaf Tembusu, Kuala Nerus. Operasi minggu lalu bermula jam 4 petang ini melibatkan 15 pegawai dan 33 anggota diketuai Ketua Seksyen Operasi Muhammad Hairudin Mahmud dan turut disertai Timbalan Pengarah JPJ Terengganu Mir Hairul Hafizal Mir Idris. Ternyata hasil pemerhatian di persimpangan lampu isyarat ini mendapati ramai pengguna jalan raya, khususnya penunggang motosikal, enggan berhenti ketika lampu isyarat merah. Malah ada yang melencong ke lorong kecil di tepi lampu isyarat dengan beranggapan boleh meneruskan perjalanan sekiranya. Padahnya mereka ditahan oleh satu lagi pasukan operasi yang memantau di lokasi berhampiran di sebuah stesen minyak di Jalan Lapangan Terbang, Kuala Nerus. Namun ada penunggang motosikal yang enggan berhenti ketika diarahkan sehingga memaksa pihak berkuasa bertindak mengejarnya. Alasannya tidak menyedari anggota JPJ mengarahkan berhenti. IC? Ya, bawa. IC tak bawa juga? Pemangkaan Warga negara ke tak ni? negara ni. Alasan popular sejak dahulu hinggalah sekarang. Bila ditanya oleh pihak berkuasa mengapa melanggar lampu merah, lampu isyarat merah, alasan mereka kerana nak cepat sampai, ada urusan penting, termasuklah pemandu kereta Proton Wira ini. Kenapa langgar memang ni? Ada ni lorang nak pergi sekolah anak atau sekolah atau apa ni barang ke kat sekolah anak dia main time. Selalunya macam ni lah. Macam ni pun kita tengok bulan lepas ada kemalangan orang tu kan. So kita tengok hari ni kesedaran dari segi apa orang ramai ni tentang apa ni lampu merah ni juga kurang kesedaran. So saya nasihat Encik selepas ni janganlah lakukan kesalahan ni. Sebab kita tengok lampu merah ni Jaga hari ni jadi. Allah dah. Biasa. Dah. Okey. Ni bayar dah mahkamah kan? dia bayar. Ha? Dia bayar kumpang. Bayar kupang. Okey. Terima kasih. Persimpangan lampu isyarat Wakaf Tembusu Kuala Nerus ini menjadi tumpuan operasi berikutan sering berlaku kemalangan di sini. Malah ada yang menyebabkan kematian akibat enggan berhenti ketika lampu isyarat merah menyala. Sehingga operasi berakhir jam 6 petang, 31 kenderaan dikesan melanggar lampu isyarat merah. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 79/2 Akta Pengangkutan Jalan 1987 di mana kompaun tidak kurang daripada RM300 dan tidak lebih RM2,000. Untuk statistik keseluruhan yang kita buat pada sebulan sejumlah 147 kesalahan melibatkan tidak patuh lampu isyarat yang telah kita kesan daripada sejumlah 2,976 kenderaan yang kita periksa atau diambil tindakan. So 147 merupakan kesalahan melibatkan traffic light. Jam 8 malam, pasukan sama berada di Jambatan Sultan Mahmud untuk pelaksanaan ops teknikal yang turut disertai Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Terengganu dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Selain mengesan beberapa kesalahan lalu lintas, operasi ini turut mensasarkan
penggunaan lampu High Intensity Discharge HID. Menurut pengarah JPJ Terengganu, Zulkarnain Yassin, pemasangan lampu HID secara aksesori dengan kuasa melebihi standard yang telah ditetapkan boleh mengganggu penglihatan dan seterusnya memudaratkan pengguna jalan raya yang lain. Ada pada pemilik kereta yang mendakwa lampu tu dia sudah ada sejak dibeli kereta lagi. Macam mana tu? Yang tu memang kita beli kesan. Kesan pada apa dia punya asal. Contoh kita tengok yang ni, dia ada tambah mana balas. Ni, dia ada ni. So kali kilang tak ada ni. Ini tambah ni. Ini tambah. Tambah sama juga di sini. Dia tambah. Ni. Ni tambah ni. Yang ni tambah. Tuan, belakang dia tu. Ni. Tu. Belakang mentor tu dia ada satu. Satu ni. Soket. Ni. Yang ni tambah. So kali factory made tak ada. Yang tu betul-betul boleh cam. Sepanjang operasi, 3 kenderaan dikesan memasang lampu HID dengan kuasa melebihi standard yang ditetapkan. Tindakan diambil di bawah Seksyen 119-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang boleh didenda sehingga RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan. Mereka juga diberi masa 10 hari untuk menukarkannya kepada lampu asal. 3 lelaki ini yang menaiki sebuah van sebelumnya dipercayai cuba melanggar sekatan jalan raya bagi mengelakkan daripada ditahan. Setelah diperiksa, pemandu van seorang warga tempatan didapati tidak memiliki lesen memandu. 2 penumpang pula merupakan warga asing pelarian UNHCR. Pemandu van ini juga didapati positif ujian saringan air kencing oleh Agensi Antidadah Kebangsaan AADK. Operasi berakhir jam 11 malam. Dalam perkembangan lain di Alor Star Kedah, hujung bulan lalu 999 menyertai operasi pematuhan SOP dan pemantauan penyalahgunaan dadah oleh Polis Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star. Sasaran operasi ialah kegiatan pesta persendirian atau private party di sebuah bilik hotel ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sedang berkuat kuasa. Jam 6 pagi, anggota operasi diketuai Asisten Superintendent Muhammad Razzi Abdul Rahim menyerbu ke bilik yang disyaki. Pemeriksaan mendapati 6 remaja, 4 lelaki dan 2 perempuan, termasuk seorang di bawah umur, berada di dalam bilik. Dipercayai ke-6 remaja berkumpul di bilik ini untuk berpesta sambil menghisap dadah berdasarkan penemuan alat bunyian muzik dan beberapa paket kecil pil dipercayai mengandungi bahan terlarang itu. Dadah jenis ketamin. Selepas jam 6.30 pagi, polis masuk ke bilik ini dan ketika serbuan didapati dalam keadaan dia berselerak di sini. Bilik ini dipercayai digunakan untuk private party yang dipercayai juga bermula seawal jam 10 malam. Dan ini berlarutan sehingga jam 6 pagi keesokannya. Siasatan awal mendapati remaja perempuan berusia 17 tahun ini ditahan buat kali ketiga kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Dia yang sudah lama tidak hadir ke sekolah dan terjebak dalam penagihan dadah turut mendakwa ibu bapanya tidak mengetahui kegiatannya. Kesemua remaja terbabit berusia 17 hingga 24 tahun ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952. Mereka turut dikenakan tindakan kerana melanggar PKPP mengikut Seksyen 22(B) Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Hasil ujian saringan air kencing mendapati kesemua remaja terbabit positif dadah jenis ketamin dan amfetamin. Khalidin 999. Dengan pemandu ni, pematuh SOP. Kita tak tahan sebenarnya. Essential, semua kita bagi lepas. Tapi walau bagaimanapun, kita nak tengok sekali-sekala lah. Sama ada, you all ni mematuhi. Pemeriksaan secara fizikal menerusi sekatan jalan raya dijalankan di Tol Sungai Besi. Penguatkuasaan pematuhan PKPB dijalankan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang, Selangor bermula 14 Oktober lalu. Ikuti laporannya. Teguran serta penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB terus dilaksanakan.
Dalam tempoh PKPB ini, pemeriksaan pergerakan keluar masuk menerusi sekatan jalan raya dilaksanakan di laluan tol Sungai Besi selama 24 jam. Seramai 6 pegawai dan 130 anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasukan rela terlibat dalam sekatan jalan raya ini. Kan kita tak akan tahan, sebenarnya kita saja untuk nak tengok lori-lori ini juga supaya pihak-pihak tuan-tuan yang pemandu ni mematuhi SOP. Kita tak tahan sebenarnya, essential semua kita bagi lepas. Tapi walau bagaimanapun kita nak tengok sekali-sekala lah sama ada you all ni mematuhi ataupun tidak dengan pakai masknya, ada sebagainya. Jalan berapa orang ni seorang aja. Seorang. Terima kasih. Saya suka nak mengingatkan bahawa bagi pematuhan PKPB ini, saya menyerulah kepada pengguna-pengguna jalan raya, khususnya nak keluar masuk ke Kuala Lumpur dan seterusnya ke utara ini, supaya mereka lebih patuh kepada pematuhan SOP PKPB ini yang telah pun kita tetapkan oleh kerajaan. Kita selaku pegawai penguatkuasa undang-undang tiada kuasa mana-mana jika tidak dibekalkan apa-apa jurat sebarang kuasa untuk kita menguatkuasakan. Oleh itu, sama-samalah minta kerjasama daripada pengguna-pengguna jalan raya, walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau tuan-tuan sendiri boleh lihat kesesakan jalan raya itu, namun untuk kita mengekang COVID-19 ini, rantaian dia, maka kita terpaksa untuk memeriksa satu persatu demi untuk pematuhan PKPB ini. Sejak 14 Oktober lalu, lebih 17,000 permohonan permit rentas negeri diterima IPD Serdang dan 613 daripadanya ditolak kerana mengemukakan alasan yang tidak munasabah. Selain itu, pihak Polis Serdang telah mengeluarkan 680 kompaun atas pelbagai kesalahan tidak patuh PKPB. Lagi lori tangga. Lagi lori tangga. Kereta tu terbalik tu. Gara-gara ingin mengelak sekatan jalan raya SJR di Plaza Tok Sungkai, seorang lelaki nekat memandu melawan arus di Lebuh Raya Utara Selatan, Bidor, Perak. Pemandu berkenaan memandu melawan arus sejauh 1.4 km dari susu keluar Sungkai Utara sehingga menyebabkan 3 insiden kemalangan. Detik-detik mengejutkan itu sempat dirakam dan menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 60,000 tontonan. Rata-rata bergemaya yang menonton video tersebut mengkritik tindakan individu terbabit dan Encik Syahnuri antara warganya yang telah pun menonton video itu. Apakah pandangan? Bila saya melihat video tersebut, saya rasa amat kecewa. Dan saya seru kepada semua rakyat Malaysia supaya patuhi apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program, inisiatif supaya penularan wabak ini dapat dielakkan. Jadi saya harap tidak akan berlaku lagi insiden sebegini. Apabila Encik melihat seseorang itu sanggup melawan arus semata-mata nak mengelak sekatan jalan raya itu, adakah itu satu yang memang di luar jangkaan? Pertama, saya punya respon terhadap tindakan ini adalah dia mementingkan diri sendiri untuk mengelakkan untuk balik rumah, tapi tidak memikirkan soal masyarakat dan negara keseluruhannya. Jadi satu, kita nak mengelakkan wabak penyakit. Satu lagi, masalah insiden kemalangan jalan raya. So, saya rasa tidak patut sekali individu ini berbuat demikian. Dijadikan nasihat buat semua pemandu di Malaysia, apa yang kita sampaikan? Ikut dan patuhi apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kerana tindakan kerajaan itu adalah untuk kebaikan bersama masyarakat dan negara. Bagi Encik Firdaus Kamal, tindakan tersebut seolah-olah hilang akal dan tidak menghormati undang-undang jalan raya. Apakah pandangan menonton video tersebut? Bagi saya, ini adalah satu tindakan yang sangat selfish sebab dia sebenarnya menyusahkan orang lain. Untuk dia
mengelakkan sekatan jalan raya, dia melakukan perkara begitu. Jadi saya rasa ini memang tak patut lah. Jadi sekiranya Encik sendiri yang berada, yang merakam ataupun berada di jalan raya yang sama, apakah perasaan? Oh, saya tak boleh bayangkan lah. Kita mesti gerun lah kalau benda tu jadi kat depan mata kita sendiri kan. Apa Encik nak bagi pesan daripada semua pemandu? Sentiasa ikuti undang-undang jalan raya daripada kita menyusahkan orang lain. Viral 999 bertemu penganalisis jenayah Encik Kamal Effendi Hashim bagi mendapatkan penjelasan berkenaan tindakan luar batasan ini. Oh, lagi lori tangga. Baik Tuan Kamal, kita melihat peningkatan kes mereka yang berani melawan arus ni sama ada sengaja atau tidak sengaja. Apa yang Tuan boleh simpulkan? So, satu dia buat dengan sengaja. Yang kedua, tak sengaja. Dia tak sengaja kita fahamlah. Di bawah pengaruh misalnya ubat, kurang ubat, kekeciman di darah tinggi, ini kita fahamlah. Tetapi yang dibuat dengan sengaja, yang ini merupakan satu yang berbahaya. Macam mana kita boleh kata berbahaya? Kalau sengaja, bermakna dibuat dengan niat. Jadi kita tengok balik undang-undang yang lain, bahagian yang lain, apa itu niat. Bagi membuktikan niat, kita kena tengok ada tak persediaannya, ada tak persiapannya, ada tak percubaannya, dan ada tak perbuatannya. Dan itu yang boleh membuktikan niat. Jadi katalah, dia keluar bawa kereta, mandu macam ni. Kemudian depan ada sekatan jalan raya misalnya, atau keadaan-keadaan yang lain. Dia ada buat persediaan tak dia nak balik, nak pergi daripada A pergi B? Ada. Kemudian kita tengok yang kedua tadi, ada tak dia bawa kereta? Ada. Ketiga, ada tak percubaannya? Ada. Dan keempat, perbuatan dia tadi dengan sengaja memandu melawan arus. Jadi semua dah ada kat situ. Persediaan, percubaan, perbuatan. Jadi itu namanya niat. Baik Tuan, kita melihat banyak faktor yang menjadikan mereka lebih berani untuk melakukan kegiatan pelakuan sebegini. Jadi kalau dijadikan satu nasihat buat mereka supaya tidak berani melawan undang-undang dan pihak berkuasa, apa yang Tuan boleh sampaikan? Tapi kalau misalnya kita sendiri sebagai pemandu, kita dah nak muda pemandu ni, kalau dah salah arah tu berhenti ajalah. Kemudian minta bantuan kecemasan. Jangan terus juga mendadak juga dan menyebabkan orang lain yang terkorban. Kalau sendiri yang mati, mungkin orang akan cakap padan muka dia. Tapi kalau orang lain mati, yang ini sehingga selama-lamanya kita perlu menanggungnya di dalam sini dan keluarganya terseksa. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail, pemandu melawan arus itu telah pun ditahan bagi siasatan lanjut. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Amalkan budaya normal baru, tingkatkan kesedaran, patuh SOP, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.